Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi dan kasih sekalian, jadi hidup kita ini, kita nak cuma untuk Allah sayang kita. Itu memberi untuk Allah sayang, memberi untuk Allah SWT sayang. Jadi pagi-pagi dia tak buat kita tak boleh tidur. Antara yang saya kongsi dengan tuan-puan, tengah malam tiba-tiba ada orang tag saya. Tahu tag apa dia? Ada orang tengok makcik yang naik kursi pakai apa? Ada saya share kat page saya. Apa makcik yang pakai kursi tu, kursi elektrik tu sampai pergi dekat NSK. Jauh juga nak sampai NSK tu. Kalau naik macam tu nak sampai NSK, jauh. Makcik tu shopping sendiri. Makcik Chinese Muslim. Pergi rumah dia, malam-malam saya dah tak boleh tidur. Malam tu orang dah tag saya. Banyak malam tu ada 5-6 kes orang tak ada tempat tidur. 5-6 kes orang tak ada tempat tidur. Jadi saya pun dah tak berapa lena tidur. Cepat-cepat handphone saya letak jauh-jauh. Saya cas sekejap jauh-jauh. Saya pun cuba pejam mata. Pejam mata kok lupa macam tu rasa dia kan. Rasa bila kita rasa macam, bukan sebab apa kita rasa sayang pada mereka. Rasa sangat sayang pada mereka. Kita rasa tak boleh tidur. Ambil bantal, tutup muka. Ambil bantal, tutup muka. Tutup. Cuba nak tidur, risau. Sebab tengok ada orang tutup mata, tutup muka. Tutup muka supaya boleh tidur. Macam manalah orang-orang dulu kan. Macam mana Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat, mereka risau atas agama ini. Kita sikit-sikit je, saya time tidur lena juga. Makan pun kenyang, banyak gemuk sikit dah. PKP ni asyik buka peti ais. Nak makan apa lagi? Makan je kerja. Ya Allah, makan je kerja. Lepas tu tuan-puan, tahu tak apa jadi? Saya pun pergi. So makcik yang tu pula, antara yang saya kongsi tu makcik tu. Sampai kat rumah, saya tengok ada 2-3 orang datang. Ada seorang adik perempuan datang. Adik perempuan yang askar polis bagi pakaikan mask makcik tu. Esok pagi saya sampai, ada seorang budak perempuan. Dia comel je adik tu, free hair. Dia pun pergi dekat, saya nak gambarkan keadaan dia. Baik adik tu dia cuba beri salam, makcik tu tak nak buka pintu. Ada 2-3 orang lagi datang sebelum saya dan mereka cuba beri salam, makcik tadi dia tak nak buka pintu. Walaupun ada jiran yang teman datang pun makcik tu tak nak buka pintu. Sebab makcik tu risau. Makcik tu risau. Dia takut pencuri, dia risau. Dia seorang diri kan pakai kursi elektrik tu. Saya pun cuba dekat, saya cuba buka mask dengan harapan dia kenal saya. Saya buka mask saya. Terus dia kata, ustaz yang masuk TV tu, dia kata, ustaz kenal juga saya, bangga saya, kenal juga orang pada saya kan. Ustaz yang masuk TV tu, ustaz Cina masuk TV, dia kata ustaz Cina masuk TV. Ustaz Cina, dia kata, saya kagum dengan ustaz. Saya pun masuk dalam. Lepas tu dia kata, yang paling sedih, dia kata, saya dah lama doa nak jumpa ustaz. Dia menangis. Saya dah lama doa nak jumpa ustaz. Saya fikir macam mana ustaz Cina boleh jadi ustaz. Dia kata, saya tak ustaz pun. Saya Cina macam makcik tu sama je. Kami berdua sama je. Saya bukan ustaz tuan-puan, bukan ustaz, tak ada ilmu apa-apa. Saya cuma Cina biasa je. Saya tak ada siapa-siapa, bukan ustaz, bukan pendakwah, tak ada. Cuma memang saya daripada kecil memang saya sayang agama ni. Saya tak sempurna, saya sayang Islam ni. Memang saya niat tu hidup kat Islam ni walaupun tak sempurna. Sebab dulu ada orang sayang saya. Dakwah saya, mak ayah tuan-puan yang Islam, yang Melayu terutamanya, dakwah keluarga saya, akhirnya saya dapat Islam. Akhirnya mak ayah saya dapat Islam. Saya terhutang budi pada tuan-puan sekalian. Saya terhutang budi pada tuan-puan sekalian. Saya terhutang budi. Saya terasa saya terhutang budi pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya terhutang budi. Jadi maka tu waktu tu tuan-puan tahu tak apa jadi? Saya pun pergi. Bila sampai dekat makcik dekat tu, sampai makcik tu dia pun sambut, dia menangis. Saya bagi duit, orang bagi duit dia tak nak. Bila dia kata makcik ni hadiah ambil, adik tu bagi RM50. Adik tu susah. Adik tu kata saya pun tak ada duit makcik. Saya datang naik Grab nak tolong makcik. Adik perempuan tu kata saya datang naik Grab nak tolong makcik. Saya kagum tengok adik tu. Saya datang naik Grab nak tolong makcik. Makcik tu tak nak terima duit dia. Awak simpan duit ni. Makcik tu kata saya tak susah. Dia susah. Dia jual kacang, jual tisu. Jual kacang, jual tisu makcik tu. Allah. Dia mula cerita daripada dia kecil sampai dia besar. Macam dia tunggu hari nak luah jumpa saya. Ramai orang saya jumpa macam tu. Dia luah apa dia nak jumpa, apa dia dengar, apa dia ni, dia luah pada saya. Dia pun menangis tak berhenti, nangis. Bila dia cuma ketawa, dia gembira Allah kabulkan doa dia, dapat jumpa saya. Dan dia teringin nak jumpa mak dia. Dan saya tanya rindu mak, dia rindu. Seorang diri tapi kuat. Ada dulu-dulu keluarga dia bagi duit, dia kumpul duit tu, rumah tu beli sendiri. Allahu Akbar. Rumah kakak tu banyak kucing. Terkejut-kejut saya, kucing punya banyak, lalu kat kaki, melompat belakang kepala saya.
kan, kucing melompat-lompat. Tapi tahu tak apa dia, rumah makcik tu wangi betul, wangi. Tak ada langsung bau kucing. Kalau banyak kucing kan, makcik tu dengan keadaan berkusi tu, macam mana nak bersihkan kucing? Biasa kalau kucing dah banyak sangat boleh tahan juga bau dia. Ni langsung tak ada bau kucing, langsung tak ada bau kucing. Tak ada bulu-bulu kucing, tak ada bau kucing. Wangi je rumah tu. Macam mustahil juga sebab banyak kucing, bukan sikit. Macam rumah kucing pun ada juga. Rumah makcik tu macam rumah kucing. Macam rumah kucing. Banyak kucing dalam rumah tu. Saya banyak kucing. Saya sayang kucing, tapi saya tak ada bela kucing kat rumah. Tapi makcik tu punya kucing punya banyak. Makcik tu punya kucing punya banyak. Sebab saya kalau bau-bau bulu kucing, saya bersin. Saya selalu bersin. Tapi alhamdulillah itu saya langsung tak bersin. Saya langsung tak bersin kat makcik tu. Saya batuk tu cuma sebab perasaan saya. Saya batuk sebab saya memang kalau kucing saya lagi nak batuk dah. Tapi saya sayang, selalu bagi makan kucing. Cuma saya memang alah sikit. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi dan kasih sekalian, tahu tak apa jadi? Alhamdulillah, makcik tu menangis. Dan yang paling sedih sekali, saya pun minta doa daripada dia. Bila saya minta doa kat makcik tadi, doa dengan dia. Saya minta doa. Sebab doa dia Allah kabulkan. Nampak macam askar bagi sapu, bagi mas. Orang tag saya pun dapat jumpa dia dengan mudah. Dia buka pintu untuk saya, dia kenal saya. Dia minta belajar, dia nak belajar Quran. Dia nak baca Quran. Mana-mana jiran-jiran yang mungkin dengar ni, siapa boleh bantu makcik tu nak baca Quran, dia rindu nak belajar Quran. Dia rindu nak belajar Quran. Dia menangis nak baca Quran. Dia menangis nak buat dakwah. Dia teringin nak sampaikan Islam. Dia kata, "Ustaz, saya teringin nak macam Ustaz. Saya nak berdakwah. Saya nak berdakwah pasal semayang. Saya nak berdakwah pasal tutup aurat. Saya nak belajar Quran." Tapi memang dia pandai, dia rajin. Saya tanya makcik sekolah, dia tak sekolah pun dia kata. Tapi dia boleh bahasa Mandarin, dia boleh bahasa Inggeris fasih. Dia boleh bahasa Inggeris fasih. Bahasa Inggeris dia sedap bunyi bahasa Inggeris. Dia tengok dekat TV. Dia kata dia dengar dekat TV. Tak tahulah betul kalau tengok dekat TV. Dia rindu kat mak dia. Doa mak dia pun duduk jauh. Adik-beradik ada kat Australia, ada kat Singapura. Dia orang dulu senang. Dulu orang senang. Dulu agak senang hidup dia. Bahasa Melayu dia pun fasih. Banyak campur orang Melayu. Bahasa Melayu makcik tu pun fasih. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Makcik tadi saya berkongsi dengan dia. Dan yang paling sayu sekali bila saya nak balik, nak minta nombor telefon pun dia tak ingat nombor. Dan nombor dia tak ada kredit. Masa tu fikir macam mana nak tekan nombor apa, Maxis ke apa, nak check nombor phone dia. Tak dapat nak call. Last sekali Alhamdulillah, tolong ada kawan-kawan kita tolong top upkan, tolong bantu 2-3 perkara. Dan insyaAllah tuan-puan doakanlah, doakan supaya makcik tu dapat jumpa dengan mak dia. Supaya makcik tu dapat jumpa dengan mak dia. Dia rindu dengan mak. Dia rindu dengan mak dia. Dia nak jumpa mak dia. Semoga Allah temukan makcik tu. Saya minta sempat doa, minta doa ni. Ya Allah, orang baik macam ni doa dia makbul. Saya minta doa daripada dia. Saya minta didoakan saya. Satu, saya minta Allah maafkan saya. Sebab perkara yang paling mahal dalam dunia ni diampunkan oleh Allah SWT. Saya suruh dia doakan saya. Makcik jangan lupa doakan saya. Kedua, saya minta dia supaya doakan keluarga saya semuanya dapat hidayah, dapat Islam. Dan saya juga mintakan dia supaya doa saya dapat istiqamah dalam berdakwah. Sebelum balik, dia minta saya, dia kata, "Ustaz, satu permintaan akhir saya, kalau saya mati, saya minta dalam video kat page saya ada letak, page video tu, kalau saya mati, saya minta Ustaz doakan saya, Allah maafkan saya sebab saya takutkan neraka." Dia kata apa? Saya minta Ustaz doakan saya supaya Allah maafkan saya tak nak masuk neraka. Saya tak nak masuk neraka. Makcik tadi cuma minta supaya saya doakan dia. Kalau dia mati, dia minta saya tolong doakan dia. Sebab dia tak ada siapa-siapa dalam hidup dia. Dia minta saya doakan dia. Jadi tuan-puan, ada orang macam ni. Dia mungkin tak boleh berjalan macam makcik tadi, kursi elektrik. Tapi hati dia bersih, baik. Dia kuat berusaha cari rezeki sendiri. Dan dia tak harapkan siapa-siapa. Walaupun sebenarnya dia sangat perlukan bantuan dalam hidup dia. Hati dia pergantungan dia pada Allah. Dan dia menangis sebab tak dapat semain tahajud. Dan dia menangis supaya doakan dia, dia nak Allah maafkan dia. Dia puji saya. Saya dengar kata-kata dia, saya jadi semangat. Jadi saya makin bersemangat jumpa makcik tadi. Saya belajar sesuatu daripada dia. Tahu tak apa saya belajar? Saya rindu kat mak saya. Saya rindu kat mak saya. Mak saya dah tak ada. Dia selalu bagi semangat kat saya. Saya rindu mak saya. Dia selalu bagi semangat kat saya. Dia selalu cakap kat saya supaya saya teruskan dakwah ni. Saya rindu mak saya. Saya rindu mak saya.
bila berlaku COVID-19 ni, saya rindu mak saya. Saya selalu doa satu hari nanti Allah temu jumpakan saya semula dengan mak saya. Mak saya cantik. Mak saya cantik. Lawa mak saya baik. Saya sayang kat mak saya. Saya rindu kat dia. Dulu kalau ada orang marah saya, mak saya selalu peluk saya, bagi semangat kat saya. Kalau saya penat berdakwah, saya mesti telefon mak saya. Berjam-jam saya cakap dengan mak dalam telefon. Saya mengadu kat mak saya. Saya mengadu kat dia dan mak saya selalu bagi semangat kat saya. Mak saya selalu bagi semangat kat saya. Saya rindu pada mak saya. Saya rindu pada mak saya. Saya sayang mak saya sebab dalam hidup ini, apa yang paling bermakna sekali? Memiliki mak dan memiliki ayah yang sangat kita sayangi. Memiliki mak dan memiliki ayah yang sangat kita sayangi. Doa mak kita buat kita rasa jadi kuat. Buat kita rasa jadi kuat. Saya kalau jumpa siapa-siapa, kalau tuan-puan nak tahu, saya saja kongsikan. Saya pun tak tahu berapa lama yang masa dalam hidup saya. Dan kita pun tak tahu berapa baki yang ada dalam hidup kita semua, kan? Tak tahu. Dan tak perlu kita risau tanya bila kiamat, bila mati. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi masa depan. Tapi apa yang kita harap dalam hidup ini hanyalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenangan yang paling, saya selalu jumpa orang, saya tahan sedih. Orang tanya, ustaz tak sedih ke tengok makcik tu? Saya sedih tengok makcik tu. Saya kesian kat dia. Saya selalu tahan. Kalau saya ceramah, saya susah nak tahan. Tapi kalau saya jumpa orang, saya tahan. Sebab kalau saya menangis, nanti saya tak dapat nak bagi nasihat dekat dia. Jadi saya jumpa makcik tu, saya menangis. Saya jumpa makcik pegang anak atas jambatan, saya menangis. Saya kesian kat dia. Saya kesian kat dia. Saya pening kepala, tak boleh tidur. Mana nak cari rumah makcik ni? Mana nak cari rumah dia? Mana nak cari rumah masa malam tu? Bila kena halau, saya tak marah. Semua saya tersenyum. Mana nak cek rumah? Dalam hati saya menangis. So masa tu makcik tu dengan anak, dengan suami dia ada sekali. Saya malu dengan dia orang sebab dia orang kena halau. Saya kena halau tak apa. Tapi bila makcik anak-anak tu kena halau daripada kondo tu, saya menangis. Hati saya menangis. Saya diam. Kawan-kawan saya ada yang mungkin sebahagian marah, ada yang geram, ada yang macam-macam. Tapi saya senyum macam biasa je. Sebenarnya hati saya sedih. Hati saya sedih. Terutama saya kalau saya tak sedih. Tapi bila saya tengok makcik tu kena anak dia, suami, bila mereka tu yang kena, nampak mereka tak diterima untuk masuk kat rumah tu, sedangkan tuan rumah bagi, contoh apartment tak bagi. Bila mereka tak boleh duduk kat rumah tu, saya tengok muka anak wanita tu, mungkin dia dah biasa, disebab biasa duduk tepi jalan atas jambatan, mungkin dia tak kisah. Tapi saya ni sangat sensitif pada dulu. Saya kalau kena halau daripada masjid, saya tak kisah. Tapi saya selalu kena halau pada masjid dulu-dulu. Sebab dakwah ni saya kena halau pada masjid. Tapi satu hari saya tengok ada satu orang alim depan saya. Satu alim pada Pakistan, dia berdakwah. Dia baring kat dalam masjid. Tiba datang satu orang kat masjid, pengurusi masjid tu. Bukan semua pengurusi masjid, banyak kawan-kawan saya pengurusi masjid baik-baik. Dia marah pakcik tadi. Dia marah. Alim tu ditegur. Dia kata, kotor badan kamu ni, busuk masjid ni. Cakap bahasa Inggeris. Kotor badan kamu, busuk masjid ni. Alim tadi bangun. Maafkan saya, maafkan. I'm sorry. Dia tidur kat luar. Saya sampai sekarang hati saya terluka. Saya tengok tu, saya balik, saya tak boleh tidur. Saya kata, ya Allah, maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya, ya Allah. Saya pergi negara diorang sambut saya. Tapi bila dekat masjid, dekat dekat dengan tempat saya, dan orang yang saya kenal, kadang-kadang ada tempat yang panggil saya ceramah. Ada tempat-tempat saya panggil saya ceramah. Mereka sudi panggil saya. Tapi mereka halau satu orang alim daripada masjid. Orang tua-tua pada masjid. Dia mungkin tak terkenal macam saya. Maaf saya sebut. Dia mungkin bukan siapa-siapa. Dia mungkin tak masuk TV. Dia tak ada Facebook. Tak ada follower ramai-ramai. Tapi hati saya terluka. Saya paling sedih kalau orang miskin, orang susah dihina. Hati saya luka. Saya sedih. Saya bila bawa budak-budak pang pergi masuk, pergi beli kat pasar raya. Saja cerita tuan-puan. Masuk pasar raya, sampai pasar raya, tiba-tiba sebab baju budak-budak tu buruk-buruk, kotor-kotor. Ada 2-3 pasar raya saya pernah bawa. Dia orang kena halau. Dia orang kena halau pada pasar raya tu. Orang kedai tu kata keluar-keluar. Ada tempat dia tak layan, busuk, kotor kau ni. Busuk, kotor. Dia orang kena halau.
Mungkin pekerja-pekerja je, ada tempat bos dia. Busuk, kotor. Jangan shopping kat sini. Dia kata jangan shopping kat sini. Jangan shopping kat sini. Kami pun keluar. Saya kata tak apa, banyak kedai lain boleh beli je shopping. Saya ketawa. Kalau tuan-puan nampak, ada kadang-kadang kawan saya rakam, saya selalu ketawa je, senyum. Orang selalu jumpa saya, orang nampak saya senyum, saya ketawa. Tapi tuan-puan tahu tak apa rasa? Bila saya balik dalam kereta seorang, saya nangis. Saya tak boleh simpan nangis. Saya sedih bila tengok orang miskin, susah. Bila mereka dihalau, mereka dihina, saya rasa luka, hati saya luka. Hati saya sedih. Saya macam rasa berdosa, rasa bersalah, rasa malu, rasa sedih, macam-macam rasa. Dan saya minta ampun ke Allah sebab saya tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Rasa macam tak boleh nak buat apa-apa. Rasa sedih. Tuan-tuan sekalian, saya kesian kalau tengok orang tidur tepi jalan. Saya kesian. Itu tuan-tuan sekalian, saya pun lepas makcik tu saya pun jalan pergi satu dekat food court. Lepas makcik yang tadi, saya jalan dekat satu tempat food court. Bila sampai kat food court tu, ada pakcik duduk. Macam dia okey. Sekali rupanya dia pun ingatan dah kurang dah. Dia beritahu rumah dia. Kami pergi rumah tu. Rumah tu rupanya bukan rumah dia. Orang lain dah duduk. Tapi dah tak ada orang. Tanya jiran. Dia kata pakcik ni kadang-kadang datang kat sini. Dan dia anggap ni macam rumah dia. Kami pun tak faham sangat. Mungkin saya anggap mungkin dia kurang sihat ke. Mungkin ada apa gangguan mental sikit ke saya. Tapi dia cakap dengan saya biasa. Normal, langsung tak ada macam tanda sakit, tak ada. Jadi saya pun fikir, betul dia kata anak dia sebut nama anak, kerja sekian-sekian, ada dua orang anak. Saya pun pergi kat tempat tu. Mungkin saya rasa dia dah ingatan dia lemah. Sampai kat situ dia confident, tahu jalan, dia tahu kat mana, jauh kat Damansara mana pergi KFC, dia kata anak kerja kat sini. Saya pun pergi, berbual dengan saya dalam kereta baik. Sampai situ orang KFC tu kata tak ada nama sekian kerja kat sini. Macam saya pun tak ada orang nama sekian. Tak ada. Saya pun tanya pakcik tu semua. Dia kata memang kerja kat sini. Cari 2-3 kes, kami pun bawa dia pergi makan. Saya cuba ambil baju, sekali mandi dia tak boleh bangun dah. Rupa dia dah teruk sakit. Dia cuba bergerak, pinggang, kaki dia semua dah teruk. Kami ingat dia mungkin buah pinggang, saya pun tak pandai, bukan doktor. Tapi kaki tu dah kembung berair, kata pakcik dia mungkin buah pinggang dia kot. Saya pun pergi bawa ke makan tengah hari, dia tak boleh bangun dah. Dia dah terbaring, dah tak boleh bergerak dah. Terpaksa dukung masuk kereta, pergi klinik Ampang. Sampai kat klinik Ampang, ada doktor kawan kat situ bantu-bantu. Alhamdulillah kat klinik dekat kawasan sini, saya ada tulis bantu-bantu. Alhamdulillah dah sikit bawa pergi hospital Ampang. Rupanya dia ada sakit jantung, ada macam-macam penyakit. Rupanya dah teruk juga. Bawa pergi jumpa banyak penyakit yang dia sendiri pun dia tak tahu. Dia kata dia sihat, muka macam biasa, tenang. Dia macam muka wajah ayah saya. Macam umur ayah saya, umur 80-an begitu. Umur dah dekat-dekat 80-an. Jadi umur kat 80-an dah 6 bulan tidur tepi jalan. 6 bulan tidur tepi jalan. Ada orang, dia sebut nombor IC dia semua. Saya cek. Dia memang orang sini. Orang Selangor ni, orang Selangor. Jadi tidur dekat tepi jalan. Kesian pakcik tu, kesian. Tahu tak kenapa kisah-kisah ni saya kongsi tuan-tuan sebahagiannya supaya kita ambil iktibar dalam hidup kita. Ambil iktibar. Dan lepas tu tuan-tuan sekalian, tahu tak apa jadi? Pakcik tu alhamdulillah dicek untuk masuk hospital. Ramai manusia dalam dunia yang dahagakan kasih sayang, bimbingan. Untuk itu hidup ini tahu tak apa dia? Hidup ini tentang kasih sayang. Hidup ini tentang kasih sayang. Saya tengok pakcik tu, saya menangis, kesian. Ya Allah, ramai rupanya tak ada tempat tinggal, tak ada rumah. Dan saya gembira dapat bantu mereka. Dan tuan-puan doakan saya ada rezeki lebih. Saya pada itu nak buat tapi tak dapat. Saya dulu nak buat resort jauh sikit. Saya fikir macam nak cari bangunan dekat KL ni. Saya nak beli ke, saya nak sewa ke, saya nak buat tempat bilik-bilik untuk sementara. Sebab saya selalu jumpa orang tepi jalan untuk sementara. Sebab tak senang nak dapat apa-apa bantuan ni, tak mudah. Ambil masa berbulan-bulan mungkin dapat lulus untuk dapat apa-apa bantuan. Daripada dulu lagi, bukan salah siapa. Sebab benda ni banyak. Mungkin kerajaan banyak nak buat, bukan sikit kan. Saya baru urus berapa orang je, saya dah tak boleh tidur dah. Baru berapa orang je saya buat, saya dah tak boleh tidur dah. Saya tak tahulah macam mana kerja-kerja badan-badan susah. Mesti kesian dia orang kan. Staff tak ramai, apa-apalah. Bukan sikit kan. Banyak dia orang dah bantu, bukan sikit. Banyak lagi mereka telah buat. Saya cuma tolong seorang dua orang berbanding apa yang mereka telah buat. Tapi setiap orang kena bantu. Tengok jiran, tanya keluarga, tanya khabar. Jangan biarkan. Macam pakcik yang
bila ada pakcik asal tanya pakcik yang duduk dekat tepi jambatan kan. Saya tengok orang teks saya jambatan, saya kata ada orang tinggal macam ni lagi. Saya dah tak boleh duduk diam dah. Habis daripada hospital Serdang hantar mesin jahit. Mereka nak jahit baju PPE tu, ada mesin ni orang rosak, hantar 3 mesin untuk heavy duty nya. Dia nama singa hantar. Tak maksudnya yang sesuai nak tu, yang tahan lama sikit. Lepas tu yang heavy duty punya mesin jahit. Lepas tu terus pergi kat pakcik tu dekat Damansarang. Sampai kat pakcik tadi, dia tidur dekat, ada dalam kemah. Dalam kemah tidur. Allahu Akbar. Dalam kemah tidur. Dalam kemah tidur. Kecil, jual besi. Susah pakcik tu. Anak, isteri OKU, kurang sihat. Beliau sendiri tak ada OKU, tak ada kaki. Anak pun seorang yang besar, kurang sihat. Anak nombor 2 dan 6 perempuan. Berbual dengan pakcik tadi, dia sayang besi dia. Besi itulah harta dia. Jadi dia tak sanggup nak tinggal. Tapi kedai-kedai besi semua tutup. Dia tak boleh berniaga, tak boleh buat apa. Allahu Akbar. Kita sebahagian mungkin ada gaji lagi, ada simpanan sikit-sikit. Saya tahu ramai orang sekarang diuji. Simpanan mana ada. Saya baru 2 tahun ni lah mungkin Allah bagi rezeki. Sikit-sikit restoran ni, macam-macam saya buat ni. Program training yang besar-besar. Kalau tak dulu sikit pun tak ada simpanan. Saya faham duit tak ada simpanan. Duit susu anak tak ada, nangis. Saya pinjam duit adik saya, beli susu anak 2 orang. Susu anak habis, nangis. Semai hajat dia tak boleh tahan juga. Mesej adik saya masukkan duit dekat Maybank RM100. Masuk tu Maybank ada potong pula. Potong apa entah, saya tak tahu apa hutang saya mungkin. Kena potong RM1 tu tinggal sikit je. Saya mesej dia lagi. Saya cakap duit RM100 tu pun dah tak ada dah. Berapa kau masuk, tinggal sikit je, nak beli susu tak cukup. Banyak ke susu ni? Dia masuk lagi RM50. Sampai sekarang saya ingat. Sampai sekarang saya ingat. Duit ada RM150 tu pun adik bagi masuk dalam akaun. Susah tuan-tuan. Dibayangkan ramai sekarang memang tak ada duit nak simpan. Tak tahu nak beli beras macam mana. Saya tahu orang kata senang, semua ada TV. Ya, TV tu ada, rumah tu ada. Ramai orang kereta pun ada. Tapi berapa orang dalam akaun dia ada simpanan yang tak ada duit langsung. Memang sebelum ni pun dah tak ada duit. Ini dah berapa hari. Bayangkan nak dapat duit. Mungkin duit bantuan tak tahu lagi. Ada yang dapat, ada yang belum dapat. Benda ni bukan sekejap, berproses banyak kan. Saya pun tak tahu, saya tak faham bab begitu. Tapi saya nak beritahu, saya kesian pakcik tadi bawa balik rumah. Bawa pergi, saya beli semua besi dia. Berapa pakcik saya gandakan. Saya kali 3. Harga 2-3 tu saya kata pakcik saya bagi 3 kali ganda pada besi pakcik. Beli, saya ambil besi tu, bahagiannya saya masuk juga dalam kereta, saya pulang juga kat dia. Yang mana dekat bengkel saya suruh tinggalkan. Saya beli je. Pakcik jangan datang ambil semua. Saya dah beli dah, pakcik tak boleh ambil. Sebenarnya sebab saya nak dia balik rumah. Sebab dia tidur bawah tu, kalau apa-apa jadi, hujan lebat berbulan-bulan, saya pun letak dekat tu. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah SWT. Pakcik tu balik, rumah pun dah kecil, buruk macam pondok je. Kami terpaksa pecahkan pintu depan, masuk bersepah rumah. Saya beritahu dengan dia, insya-Allah habis Covid ni saya nak belikan dia motor roda 3. Beli motor roda 3. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi dan kasih sekalian, hari-hari macam tu. Ni pun ada mesej banyak malam ni, 7-8 orang. Ada sebahagian yang saya rasa perlu di-sharekan. Sebab ada juga orang bagi duit sikit-sikit. Semangat-semangat orang saya memang ni. Dan saya sendiri pun sebelum ni asal saya guna duit saya sendiri. Kemudian ramai mesej saya tanya nak sumbang. Saya alhamdulillah duit saya ada lagi, tapi ada orang nak sumbang. Bila orang nak sumbang, saya tak suka nak bagi private ni mesej nombor akaun. Saya tak suka begitu. Sebab saya nak siapa nak beri, dia beri je. Sebab ramai orang kan, nanti saya nak kena ramai orang kredit orang ni dan kadang ahli ni orang ni. Jadi macam-macam kan. Saya tak nak terlibat dengan apa-apa yang smart ni, semasa atau sesiapa. Siapa disumbang begitu. Moga Allah rahmati, berkati, cukupkan rezeki. Tapi alhamdulillah tuan-puan, syukur pada Allah SWT. Saya Gebi nak bantu sikit-sikit. Ni dah alhamdulillah, ini ada 3 lagi lori, sampai 3 lori saya order tadi. Alhamdulillah kat Rosyamat tu saya order 3 lori. Bungkus-bungkus siap packing. Dalam masa 4 hari habis. Ini dah lori yang keberapa? Itu pertama lori 10 tan. Habis 4 hari. Lepas tu order lagi 2 lori. Lori 10 tan, satu yang panjang tu. Order 2 lori 5 tan. Tadi lori 5 tan ada 3. Ada 3 lori 5 tan. Barang penuh. Hari ni rumah dah tak boleh masuk lah. Sampai keluar penuh barang beras. Beribu.
set semua sekali. Jadi tuan-puan sekalian, nama banyak masuk. Mana-mana yang urgent, tuan-puan boleh, kalau kenal mana yang saya bantu-bantu, boleh terus message dia orang. Mana saya tag mungkin bantu saya tu. Sebahagian yang terdesak, yang betul-betul memang dah tak ada begitu. Yang lain mungkin terdesak juga, tapi bukan yang paling terdesak sekali. Mungkin boleh, sesiapa boleh dapat. Kalau tuan-puan rasa perlu, okey. Cuma yang paling terdesak tu kita bagi dulu, sebab dia langsung tak makan dah. Sampai minum air, saya tengok Umar makan minum air je, ada biskut-biskut kerat-kerat, ada makan kurma je, ada makan macam kurma, macam biskut-biskut tu dia hancur-hancurkan je, makan biskut lebih-lebih, makan biskut je. Ya Allah, moga Allah maafkan kita. Biskut potong-potong, hancurkan. Itu tuan-puan, kita doakan moga Allah SWT terima. Terima kasih semua sekali. Saya doakan tuan-puan, moga Allah terima semua sekali. Masya Allah. Fatimah paling cepat dapat komen ya. Zuliamat, Asmah, Omar, Nik Fasihah. Masya Allah. Semoga terima kasih semua sekali. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minun, Rasulullah.